Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Antara tabiat buruk manusia adalah sifat pelupa, lebih-lebih lagi tentang peristiwa sejarah yang pernah menimpa umat Islam. Keganasan terorisme yang dilaksanakan rejim Zionis Israel ke atas umat Islam Palestin sebenarnya mengingatkan seluruh ummah sedunia tentang genosid yang dilakukan puak Serb di Bosnia Herzegovina. Untuk memahami keganasan yang sedang berlaku di Palestin, perlu juga memahami pertempuran agama yang berlaku di Bosnia antara tahun 1992 hingga 1995 dahulu. Perang yang dilancarkan oleh Serbia terhadap umat Islam Bosnia, di mana kira-kira 200,000 orang Islam gugur syahid, 60,000 wanita, ibu, kakak dan adik-adik seagama dirogol, dan hingga 2 juta Muslim Bosniak terpaksa menjadi pelarian. Wartawan CNN terkenal Christian Amanpour telah menyebut bahawa genosid orang Islam Bosnia adalah pembunuhan orang awam yang disengajakan, bukan perang antara dua kuasa tentera. Matlamat Serb Bosnia adalah untuk membunuh dan menghapuskan orang awam ini secara etnik dari wilayah yang mereka mahu ukir sebagai sebuah negara untuk diri mereka sendiri. Ia adalah padang permainan yang sama sekali tidak rata, sehinggalah pada fakta bahawa mereka bertinggik di atas pergunungan di sekeliling Sarajevo, membedil dan menembak penduduk yang kebanyakannya beragama Islam di Sarajevo, Srebrenica dan bandar-bandar lain yang terkepung di kawasan lembah. Tiada apa-apa yang terlarang. Sumber makanan dan air, hospital, sekolah, malah lintasan jalan menjadi sasaran. Holocaust itu berlangsung selama 4 tahun, di mana orang Serbia merobohkan lebih daripada 800 masjid. Mereka membakar perpustakaan sejarah Sarajevo, dan perlindungan dari campur tangan PBB tidak menjanjikan apa-apa keselamatan kepada warga Islam Bosnia. Tentera keturunan Serb memasukkan secara paksa beribu-ribu orang Islam ke dalam kem tahanan, menyeksa mereka, membiarkan mereka kelaparan sehingga tinggal rangka. Apabila seorang pemimpin Serbia ditanya mengenai perkara ini, dia menjawab, kerana mereka tidak makan daging babi. Tetapi jenayah yang paling terkenal dan terkutuk telah berlaku di Srebrenica. Tentera salib moden berbangsa Serb ini mengepung Srebrenica selama 2 tahun. Pembunuhan beramai-ramai Srebrenica dicetuskan pada Julai 1995 ke atas lebih 8,000 lelaki dewasa dan kanak-kanak Islam keturunan Bosniak di dalam dan sekitar bandar Srebrenica. Pembunuhan itu dilakukan oleh unit tentera Serb Bosnia Republik di bawah pimpinan Ratko Mladic. Sebelum kejadian pembunuhan beramai-ramai itu, PBB telah mengisytiharkan kawasan yang dikepung Srebrenica sebagai kawasan selamat di bawah perlindungan PBB. Walau bagaimanapun, PBB gagal untuk memusnahkan tentera Republik Bosnia dan Herzegovina. Tentera Batalion Belanda yang bersenjata ringan UNPROFOR tidak dapat menghalang Srebrenica tewas, dan pembunuhan beramai-ramai yang berikutnya dipercayai bahawa Batalion Belanda juga bersekongkol dengan tentera Serbia. Tentera Serbia telah mencuri sebahagian besar daripada bantuan seluruh dunia yang tiba di bandar itu. Kuasa-kuasa Eropah pula mendesak umat Islam untuk menyerahkan senjata mereka sebagai pertukaran untuk keselamatan. Senarai orang hilang atau terbunuh semasa pembunuhan beramai-ramai yang disusun oleh Suruhanjaya Persekutuan Orang Hilang Bosnia mengandungi 8,372 nama. Sehingga Julai 2012, 6,838 mangsa pembunuhan beramai-ramai telah dikenal pasti melalui analisis DNA bahagian mayat
yang ditemui di kubur besar. Kisah-kisah pengalaman peribadi orang Bosniak yang berjaya melarikan diri dari Srebrenica, Sarajevo dan daerah berdekatan sungguh menyayat hati, terutama sekali bagi seorang Muslim. Puak Serb memisahkan lelaki dari perempuan Bosnia dan membunuh seramai 8,000 lelaki Muslimin sekaligus dengan tidak menghiraukan usia. Bagi warga Muslimah Bosniak, kehormatan mereka dicabul dan ada yang dibakar hingga mati. Dikisahkan seorang ibu memegang tangan askar Serbia dan merayu agar dia tidak disembelih, namun tetap dipenggal kepalanya. Setelah penyembelihan orang Islam Bosniak berlangsung, ahli politik Serbia Radovan Karadzic masuk bandar Sarajevo dan berkata, Srebrenica kepunyaan Serbia dan kini kembali dalam pelukan Serbia. Apabila askar-askar Serbia ditanya tentang jenayah Rogol, mereka berkata bahawa kami mahu wanita Islam melahirkan anak berbangsa Serbia. Umat Islam sedunia wajib memperingati Bosnia, Sarajevo, Banja Luka dan Srebrenica. Dan jangan melupakan pembunuhan di Balkan. Jangan lupakan Granada. Jangan lupakan Palestin. Jangan biarkan slogan toleransi dan hak asasi manusia menutup keganasan yang dilakukan terhadap orang Islam selama ini. Di tengah-tengah berlangsungnya pembunuhan di Bosnia, satu akhbar Perancis telah menulis, ia jelas kepada kita daripada butiran tentang apa yang berlaku di Bosnia bahawa hanya orang Islam yang mempunyai budaya cantik dan beradab. Rasulullah SAW telah memberikan amaran dalam sabdanya yang bermaksud, hampirlah berlakunya beberapa umat yang lain, iaitu bukan Islam, berkumpul mengepung kamu, laksana kumpulan yang mengelilingi hidangan dengan rakus atau gelojoh. Maka seseorang dalam kalangan sahabat bertanya, adakah jumlah kita, iaitu umat Islam, pada masa itu sedikit? Baginda bersabda, bahkan ketika itu kalian sangat ramai, tetapi kalian seperti sampah sarap yang dihanyutkan oleh air banjir. Allah menghilangkan rasa hebat terhadap kalian daripada perasaan dalam dada musuh kalian. Dan Allah mencampakkan dalam jantung hati kalian perasaan alwan, iaitu hina. Lalu seseorang dalam kalangan sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud alwahan itu? Baginda menjawab, kasih akan dunia dan takut akan mati. Hadis yang disebutkan di atas ialah amaran bencana yang akan menimpa umat Islam pada akhir zaman. Perkara itu dapat disaksikan kebenarannya apabila umat Islam dijajah dan dirata serta menjadi tumpuan kerakusan oleh musuh-musuh yang ramai. Hasil kelemahan yang dialami oleh umat Islam akibat perkara tersebut, khususnya terhadap para pemimpin sehinggalah rakyat, iaitu disebabkan terlalu sayang akan dunia sehingga berebut harta, pangkat dan takhta. Sejarah keganasan dan pembunuhan ke atas umat Islam seluruh dunia bukanlah kisah legenda untuk diceritakan sewaktu menunggu tidur. Tetapi sejarah ini sepatutnya menjadi pembakar semangat kebangkitan dan penyatuan buat seluruh ummah.